7 km, lebarnya 3 km. Panjang dia 7 kilo ni. Lebarnya 3 kilo. Tebal kelebaran dia. Okey tuan-tuan. Apa yang ada di belakang Bukit Uhud? Bukit Uhud di belakangnya adalah rumah-rumah orang, perkampungan orang. Dan juga di belakangnya ada tempat ternakan kambing, unta seluas mata memandang. Saya pernah tengok dah. Punya luas. Unta ni tak tahu nak kata. Unta nampak macam biri-biri. Punya banyak belakang Bukit Uhud. Okey. Di belakang Bukit Uhud inilah sempadan Tanah Haram. Sempadan Tanah Haram Madinah belakang Bukit Uhud. Kita ni masih lagi dalam kawasan Tanah Haram Madinah. Maknanya tuan-tuan, kejap lagi saya akan lepaskan tuan-tuan nak naik bukit ni ke, nak pergi kat situ ke, jangan bawa balik batu. Bawa balik kenangan sahaja. Batu kecil ke, besar ke, pasir ke, jangan ambil dengan sengaja. Kalau tak sengaja, apakan daya, terlekat di selipar ke, tu tak apalah. Nanti sebelum kita balik ke airport tu, kena bersih-bersihkan selipar kita, takut terlekat batu-batu. Jadi masalah pula, banyak kali sampai KLA, saya lah tukang orang bagi batu kat saya. Ustaz, ni batu, Allah, saya pula jadi stone man. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, kita sekarang berada di kawasan peperangan Uhud berlaku. Nabi kita bersabda kepada Bukit Uhud, hadza jabalun nuhibbuhu yuhibbu wa yuhibbuna. Inilah dia sebuah bukit, sebuah gunung yang kami sayang kepadanya dan dia pun sayang kepada kami. Jadi tuan-tuan, Nabi mengaku bahawasanya Bukit Uhud ni Nabi kita sayang dan dia pun sayang kepada Nabi. Nabi kita kata, ya Uhud, nahnu nuhibbuka. Wahai Uhud, kami ni sayang kepada kamu. Nabi bagi tahu pada Bukit Uhud, kita nak ikut sunnah, jom kita kata juga, ya Uhud, nahnu nuhibbuka. Kami sayang kepada kamu wahai Uhud. Maksudnya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, Perang Badar berlaku pada tahun 1 Hijriah. Walaupun ada pendapat mengatakan 2 Hijriah, kerana ada badar kecil, ada badar besar. Tak apa, tak kisah. Yang kita nak ceritanya Perang Uhud. Perang Uhud berlaku pada tahun ke-3 Hijriah. Apa maksud tahun ke-3 Hijriah? Maksudnya tahun ke-3 usia Masjid Quba. Tahun ke-3 Nabi kita hijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu kita kata tahun ke-3 Hijriah. Perang Uhud berlaku tahun ke-3. Perang Khandaq, perang Ahzab. Khandaq dengan Ahzab samalah, perang Gali Parit, berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Perang Tabuk berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-10 atau 8 Hijriah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apakah dia faktor utama berlakunya perang Uhud? Faktor utama berlakunya perang Uhud adalah kerana matinya tokoh-tokoh besar kaum kafir Quraisy di dalam peperangan Badar. Siapa dia tokoh-tokoh besar Quraisy yang mati dalam perang Badar? Yang mana anak beranak dia nak balas dendam semula ke atas Nabi dalam perang Uhud. Siapa dia? Amru ibnu Hisham. Amru ibnu Hisham, nama sedap. Tapi apa dia nama glamour dia? Abu Jahal. Abu Jahal nama glamour, nama dia Amru ibnu Hisham. Nama punya sedap. Tiba-tiba jadi Abu Jahal. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, satu. Yang kedua, antara yang mati di dalam perang Badar adalah Umayyah bin Khalaf. Siapa dia Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf adalah pembesar Quraisy yang kafir, yang diletakkan batu di atas perut Bilal bin Rabah. Dia yang menyeksa Bilal bin Rabah. Akhirnya dia berjaya dibunuh oleh muslimin di dalam perang Badar. Apabila Abu Jahal mati dalam perang Badar, Badar ni tuan-tuan di mana? Daripada Madinah ni, kalau kita naik bas 2 jam Badar. Kita ikut jalan pergi Mekah tapi jalan lain. Jalan menuju ke Jeddah dulu, pusing. Dia panggil jalan qarib, jalan lama. Kita bukan ikut jalan yang kita naik bas, bukan. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Anak dia nak balas dendam ke atas kematian ayah dia. Siapa nama anak Abu Jahal yang terkenal? Ikrimah bin Abu Jahal. Pernah dengar? Ikrimah tu masa tu dia belum lagi Islam, dia perang, masuk dalam peperangan, dia join dalam perang Uhud nak balas dendam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang membalas dendam ke atas kematian Umayyah bin Khalaf? Adik dia ataupun abang dia bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni lah tuan-tuan, dia bersama dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harbin. Abu Sufyan bin Harbin ni komandan perang bagi kafir Quraisy. Dia ni adalah siapa dia? Dia adalah suami kepada Hindun yang akhirnya membunuh Sayyidina Hamzah. Ni kubur Sayyidina Hamzah. Ni perkuburan syuhada. 70 orang ahli syurga sini. Kubur Sayyidul Syuhada. Kita akan ziarah sekejap lagi. Dia tuan-tuan, saya tak mau panjang-panjang. Tuan-tuan, pada masa itu ketika mana nak berlakunya perang Uhud,
ketika mana nak berlakunya perang Uhud, ada Abu Sufyan bersama dengan Ikrimah, bersama dengan Ubay bin Khalaf nak membalas dendam ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang daripada Mekah Al-Mukarramah. Berapa orang tentera mereka? 3,000 orang. 3,000 orang mereka datang daripada Mekah. Perjalanan Mekah ke sini jalan kaki 2 minggu. Tetapi tuan-tuan, masa tu Abbas bin Abdul Muttalib, abang kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Abdullah bin Abdul Muttalib siapa dia? Abdullah bin Abdul Muttalib ni siapa dia? Ayah Nabi kita. Ayah Nabi kita. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib siapa dia bagi Nabi? Bapa saudara Nabi SAW. Abbas menghantar surat, tulis surat daripada Mekah, tulis surat, hantar wakil dia suruh pacu kuda untuk bagi tahu pada Nabi kita di sini bahawasanya Abu Sufyan dan tentera dia on the way nak mai daripada Mekah untuk membunuh Nabi SAW, nak berlakunya perang Uhud. Tuan-tuan, dulu Madinah ni dia kota. Dia keliling, dia tembok. Tuan-tuan pernah tengok cerita Lord of the Ring? Lord of the Ring. Semua kaki movie ni. Lord of the Ring, tuan-tuan, dia buat satu tembok. Tembok keliling, tuan-tuan bisa tengok ada tembok keliling. Madinah juga ada tembok keliling. Antara tempat yang tidak ada tembok yang mudah untuk dimasuki oleh musuh di Uhud. Sebab itulah kalau orang tanya kenapa banyak-banyak tempat berlaku di sini, kerana di sini tidak ada tembok yang besar. Tuan-tuan faham, kalau peperangan kita nak tembus tembok bukan senang. Maka kita akan cari tempat-tempat yang ruang-ruang yang boleh menerobos masuk. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, pada masa itu Nabi kita dah terima surat daripada Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, ayah abang kepada Nabi, abang kepada ayah Nabi SAW, bahawasanya akan berlakunya peperangan Uhud. Maka Nabi kita ajak kaum muslimin seramai 1,000 orang daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Bila saya kata Madinah, memanglah ini semua Madinah. Bila saya kata Madinah, maknanya pusat pemerintahan, HQ. HQ Nabi di mana? Masjid Nabawi. Masa tu tuan-tuan, Nabi kita ajak 1,000 orang, jom kita perang Uhud. Di mana? Di Uhud. Antara komandan yang join dengan Nabi, antaranya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ni adik-beradik dengan ayah Nabi. Dia pangkat apa? Dengan Nabi dia pangkat apa? Dia pangkat bapa saudara. Dia pangkat bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia terkorban menjadi syahid, dikebumikan di kawasan Uhud di sini, menjadi sayyidus syuhada, menjadi penghulu sekalian para orang mati syahid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada masa itu sebahagian sahabat mencadangkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa kata kalau kita perang ni, kita perang dalam kawasan luar daripada HQ, luar daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Kota Madinah maknanya luar daripada tembok, dekat kawasan Uhud. Nabi kita pada asalnya, Nabi kita nak perang dekat dengan kawasan rumah Masjid Nabawi, sebab senang kita nak menyelinap. Orang Mekah tak tahu lorong tikus. Macam kita lah, kalau kita lari daripada orang kerja kita dekat rumah kita, kawasan kampung kita tahu terjun longkang, Haji Ibrahim masuk dalam, keluar balik. Kita tahu lorong tikus. Begitu jugalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Tetapi oleh kerana idea daripada sebahagian para sahabat, jom wahai Rasulullah, kita bukan bangsa yang pengecut, jom kita lawan dengan mereka di luar kepada kota Madinah, iaitu dekat dengan kawasan Uhud. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, peperangan Uhud berlaku pada hari Sabtu, di antara waktu duha hingga waktu zuhur. Hari Sabtu antara duha hingga ke waktu zuhur. Tuan-tuan, pada malam sebelum hari Sabtu, maknanya Jumaat malam Sabtu tu, Nabi kita buat camp di satu tempat. Nama tempat tu Masjid Dirak. Masjid Dirak, alif lam dan ra'ain, ad-Dirak, bukan dot. Dirak. Masjid Dirak ni dekat dengan tempat viral makan yang bus tu. Kalau kita jalan kaki ke depan lagi, sebelah kiri, dekat dengan Mazaya Mall, dekat dengan Top 10 Mall. Top 10 Mall tu barang-barang murah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, dekat situ ada satu masjid kecil, tapi kita tak sembahyang, dia tutup. Namanya Masjid Dirak. Kenapa dinamakan Masjid Dirak? Kerana dari situ adalah kemah Nabi pada malam sebelum Nabi kita sampai ke sini. Tuan-tuan tengok, dia on the way nak main ni. Sama aja. Okey. Kemudian tuan-tuan, sikit lagi. Bukan sikit lah, banyak lagi. Jadi ketika mana Nabi kita buat kemah di situ, disertai dengan 1,000 orang tentera muslimin, tiba-tiba tuan-tuan ada seorang pakcik ni. Pakcik ni nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, bapa munafik Mekah. Pada malam tu Nabi kita duduk dalam kemah, berkemah bersama dengan 1,000 orang tentera. Bapa munafik ni nama Abdullah bin Ubay ni, dia bisik. Dia bisik dekat kawan ni, dia bisik dekat kawan ni, dia bisik dekat tentera Islam. Dia kata, wahai pakcik, wahai orang muda, wahai pakcik, kamu tak ingat ke? Kamu tak tahu ke? Kamu ada isteri. Kalau kamu mati, siapa nak tanggung isteri kamu? Anak kamu kecil-kecil lagi, baru daftar tadika.
Baru daftar nak masuk pasti dan sebagainya. Tiba-tiba kalau kamu mati siapa nak tanggung? Dia bisik dekat orang muda. Hai orang muda, kamu tak sedar ke? Kamu tak kahwin lagi. Kau kahwinlah dulu. Kan? Kalau kamu mati syahid, habis. Maka tuan-tuan, daripada 1000 tentera, 300 orang tarik diri last minute. Daripada 1000 tentera muslimin nak perang dengan Nabi, 300 orang tarik diri. Walhal pada masa itu Nabi kita telah pakai baju perang. Nabi kita pakai topi besi, baju besi Nabi. Tuan-tuan di Mekah, Madinah, tuan-tuan carilah, takkan jumpa topi besi, baju Nabi, pakaian Nabi, mangkuk Nabi, apa semua ada di Turki Uthmaniyah. Ada di kerajaan Turki. Sebab ketika mana kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah tahun 1903, pada masa tu kalau boleh mereka kerajaan yang ada di sini, mereka nak hapuskan semua. Mereka kata mangkuk Nabi kalau ada syirik, rambut Nabi kalau ada syirik. Nabi kita semasa tahallul Haji Kubra, dia panggil apa? Haji Kubra, masa Nabi Haji Akbar. Nabi kita tahallul macam kita. Nabi kita tahallul lepas selesai sa'i buat haji. Tahallul tu tuan-tuan, Nabi kita panggil sahabat-sahabat yang ada pada masa tu, ambil rambut tu. Nabi kita bahagi, ambil. Antara yang dapat Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ni khadam Nabi. Antara yang dapat Sayyidina Khalid Al-Walid. Orang tengok Khalid Al-Walid perang, Khalid Al-Walid pegang pedang dia perang masa tu di Islam. Orang tengok, Khalid, kenapa engkau perang ni macam orang tak ingat dunia? Dia kata, bukannya kerana aku takut dan bukan kerana aku nak bunuh, tapi kerana aku takut rambut Nabi. Aku simpan dalam topi besi, aku takut jatuh rambut tu. Anas bin Malik sebelum dia meninggal dunia, dia wasiat pada anak dia 100 orang. Anas bin Malik 100 orang anak. 100 orang anak. Ada cerita dia. Jadi dia wasiat pada anak dia, wahai anakku, sebelum aku wafat, sebelum aku meninggal dunia, ambil rambut Rasulullah, ya Rasulullah bagi masa haji dulu tu, tahallul tu yang aku dapat tu, letak dalam lidah, simpan, kebumikan aku. Dan memang begitu. Nabi bagi rambut-rambut. Jadi rambut Nabi, mangkuk Nabi semua, ketika mana kejahatan sebab Mekah Madinah ni dulu diperintah oleh Turki. Kita tengok masa kita naik bas malam tu, saya tunjuk ada sesi kereta api Turki. Jadi bila Turki jatuh, mereka nak buang semua perkara. Sebelum sempat mereka bakar dan buang rambut-rambut baju-baju Nabi, baju Sayyidah Fatimah, baju para sahabat, kerajaan Turki dengan bijaksana mereka ambil semua barang, angkut guna kereta api. Malam tu kita tunjuk kereta api buat pergi ke Turki. Sekarang ni di Mekah Madinah satu pom tak ada. Barang Nabi, mangkuk Nabi, tuan-tuan cari, pergilah muzium mana pun di Madinah ni, takkan ada. Sekarang mereka menyesal. Kenapa tak jaga? Ada di mana? Ada di Turki, di Istanbul, Museum Topkapi Palace. Google, semua ada Google. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sikit lagi. Apabila Nabi kita telah pakai baju besi, apabila Nabi kita telah pakai pakaian besi, tiba-tiba ada seorang sahabat masuk dalam kemah Nabi. Masa tu berkemah di Masjid Dirak. Wahai Rasulullah, ni malam sebelum nak berlaku perang, Jumaat malam Sabtu. Perang Uhud berlaku pada hari Sabtu. Wahai Rasulullah, 300 orang tarik diri oleh kerana Abdullah bin Salul punya kerja, bapa munafik. Lalu para sahabat takut. Para sahabat kata, wahai Rasulullah, kita dapat surat daripada Abbas, Sayyidina Abbas daripada Mekah, 3,000 tentera datang daripada Mekah. 200 orang berkuda. Kuda saja 200 orang. Dipimpin oleh siapa? Siapa dia pemimpin bagi kafir Quraisy pada masa itu yang naik kuda? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid belum lagi masuk Islam. Khalid Al-Walid jeneral perang Rasulullah, tapi masa tu dia belum lagi Islam. Pada masa tu tuan-tuan, sahabat-sahabat dah rasa ketak kaki dah. Ni bukannya perang. Kalau kita macam mana? Perang 700, asal 1,300 tarik diri. 700 nak perang dengan 3,000. Tuan-tuan boleh ke cerita ni? Kalau lagi 700 orang. Akhirnya tuan-tuan, Nabi kita kata apa? Nabi kita dah pakai baju besi. Nabi kita kata pantang seorang Nabi bila dah pakai baju besi nak keluarkan semula. Kita lawan habis-habisan. Lawan tetap lawan. Tuan-tuan rumah dirahmati Allah sekalian. Akhirnya apabila sampailah Nabi kita dengan batalion sampai ke sini tuan-tuan, Nabi kita menempatkan kepada 3 bahagian. Yang pertama kemah tengah, kem tengah, sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan dipimpin oleh Talha berada sebelah sana. Tuan-tuan tengok ada bangunan putih itu, di sekitar kawasan itulah sayap wing kanan perang. Yang kedua di sebelah balik, tuan-tuan tengok ada pokok kurma banyak tu. Pokok kurma banyak itu Nabi kita tempatkan wing kiri dipimpin oleh sahabat. Tuan-tuan, kalau kita orang Malaysia, kita mati di Madinah, kalau kita tak ada rezeki dikebumikan di Baqi', kemarin saya cerita dikebumikan di mana? Di Uhud. Kalau kita mati di Madinah, kalau tak ada rezeki di Baqi', dikebumikan di Uhud. Di mana Uhud tu? Dekat pokok kurma tu. Pokok kurma tu tuan-tuan, yang tuan-tuan tengok ada binaan warna putih macam ada tangki air tu, itu balai bomba. Belakang balai bomba tu ada tanah perkuburan orang Islam ramai, orang Melayu kita Malaysia ramai dikebumikan di sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ringkaskan. Mekah ni mana tuan-tuan? Tuan-tuan tengok masjid. Ni masjid tu adanya mihrab, melengkung ke sana. Maknanya
arah Kaabah kiblat belakang kita. Kiblat belakang kita. Mekah mereka datang daripada sebelah sana. Daripada sebelah belakang kita. Tentera Abu Sufyan, Ikrimah, Ubay bin Khalaf datang daripada belakang kita. Mereka datang ke sini tuan-tuan. Pada masa itu kem Nabi kita di mana? Kem Nabi kita di tapak syuhada Uhud. Di kawasan tapak kuburan ini, asalnya kubur syuhada ni bukan duduk sini. Asal kubur syuhada lepas berlaku peperangan, lepas selesai peperangan, asalnya tapak syuhada Uhud, orang meninggal dunia 70 orang di mana? Di kawasan masjid. Sebab tu masjid itu dikenali sebagai masjid syuhada. Masjid syuhada. Tuan-tuan, saya dapat cerita daripada orang lama. Daripada orang lama, ada terowong daripada sini sampai ke Masjid Nabawi, bawah tanah. Terowong jalan kaki. Tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, Allah alam. Orang lama-lama cerita. Okey, apabila Abu Sufyan sampai dekat dengan Rasulullah, dekat dengan kem tuan-tuan, akhirnya mereka memanah panah yang datang ibarat hujan bertalu-talu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu Nabi kita berada di sini. Tuan-tuan bayangkan keadaan berlakunya peperangan, bagaimana para sahabat membentengi Nabi kita dengan tubuh badan mereka. Para sahabat melindungi Nabi kita dengan tubuh badan mereka. Harus diingat, Nabi kita tidak berlindung. Yang sahabatlah yang melindungi Nabi kita. Dua ayat nampak macam sama tapi berbeza keadaan. Nabi kita tidak pernah mencari perlindungan. Para sahabatlah yang melindungi Nabi kita kerana kasih mereka. Siapakah lagi manusia yang paling tebal imannya kalau bukan Rasulullah? Siapakah lagi manusia yang paling tinggi semangat jihadnya kalau bukan Rasulullah? Siapakah manusia yang paling berani kalau bukan Rasulullah? Nabi tengok anak panah datang, Nabi tak takut. Nabi bukan orang pengecut. Tapi sahabatlah kerana kasih dan sayang mereka kepada Nabi, mereka melindungi Nabi. Mereka melakukan benteng di hadapan Rasulullah. Gugur satu saf. Tuan bayangkan anak panah macam hujan. Anak panah benteng belakang. Nabi Rasulullah depan. Benteng. Syahid satu saf, ganti saf yang lain. Syahid satu saf, ganti saf yang lain. Para sahabat ridwanullahu taala alaihi ajma'in, tak hairanlah bahawasanya bila kita sebut sahabat radhiyallahu anhum, tengoklah macam mana iman mereka. Iman sahabat tu macam mana. Kemudian tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, seringkas sikit lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menempatkan 50 orang pemanah. Berapa orang? 50 orang pemanah Nabi kita tempatkan di atas bukit pemanah. Ini bukan bukit yang kita nampak ini, yang dekat yang kita ni bukan bukit Uhud. Dia adalah bukit pemanah. Nabi kita tempatkan sebanyak 50 orang yang diketuai oleh Sayyiduna Abdullah ibn Jubair. Abdullah bin Jubair. Baca baik-baik, bukan Zubair. Abdullah bin Zubair ni siapa dia? Abdullah bin Zubair siapa dia? Kalau Jubair yang tadi, yang saya kata ditempatkan menjadi ketua pemanah, Abdullah bin Zubair siapa dia? Kita cerita dah di Mekah. Abdullah bin Zubair adalah anak kepada Asma. Yang Sayyidina Asma naik Gunung Sur, mengandungkan dia tu tuan-tuan. Anak dia dalam kandungan tu nama dia Abdullah bin Zubair. Zubair ni suami kepada Asma, Zubair bin Al-Awwam. Zubair Al-Awwam. Jadi tuan-tuan, apabila Asma datang ke Mekah, datang ke Madinah, dia lahirkan anak dia yang mengandung naik bukit tu. Dia lahir di Masjid Quba. Nama anak dia tu adalah Abdullah bin Zubair Al-Awwam. Ini Jubair, Abdullah bin Jubair. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kita tempatkan pemanah atas bukit Uhud, atas bukit pemanah. Nabi kita kata la tabrahu makanakum hatta ghulibna aw ghalabna. Engkau duduklah ramai-ramai atas bukit ni, jangan kau bergerak walaupun sekejap, walaupun banyak mana pun, hatta ghulibna aw ghalibna, sehinggalah kita dikalahkan atau kita mengalahkan. Maknanya selagi mana kita tak menang ataupun selagi mana kita tak declare kalah, jangan bergerak ke mana-mana. Akhirnya tuan-tuan, saya skip cerita panjang. Akhirnya tentera muslimin terpaksa berundur ke belakang oleh kerana kemarahan 3,000 tentera. Tuan-tuan bayangkan 3,000 lawan 700. Akhirnya marah sampai ke sini tuan-tuan. Tetapi oleh kerana ada bantuan daripada para rumat, para pemanah, tentera Islam berhasil untuk mengalahkan, mematahkan serangan pada peringkat awal. Maka musuh-musuh Islam pada ketika itu terpaksa berundur ke belakang. Pada ketika itulah ada sebahagian daripada mereka yang tinggal di atas bukit itu turun daripada bukit pemanah untuk mengambil harta rampasan perang. Apakah dia harta rampasan perang? Harta rampasan perang itu adalah, tuan-tuan, orang kafir Quraisy bila dia berada di Mekah, dia rampas harta-harta orang muslimin. Dia ambil duit, dia ambil gelang emas, dia ambil loket, dia ambil, saya tengok kemarin emas 1 gram 260 riyal.
Dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, dia ambil. Akhirnya dia nak menghinakan umat Islam dengan cara seolah-olah dia perang umat Islam dengan harta umat Islam yang ada pada badan dia. Okey. Lalu turun mereka ni ambil sebahagian harta rampasan perang. Hanya beberapa orang sahaja yang tak turun, antaranya Sayyidina Abdullah ibnu Jubair. Tuan-tuan, tiba-tiba hero musyrikin belum lagi keluar, Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni tuan-tuan, dia bawa bersama dengan dia 200 tentera berkuda. Dia menyorok di satu kawasan lebih kurang 20 minit daripada sini. 20 minit daripada sini dia menyorok satu kawasan, lebih kurang 20 minit daripada sini, satu kawasan yang bukit ni bukan tinggi mana, bukan nampak kalau 20 minit jauh. Tuan-tuan, Khalid Al-Walid ni kita tak boleh baca fikiran dia macam mana. Dia komandan perang, jeneral perang. Orang yang pakar peperangan ni kita tak boleh nak sangka dia macam mana. Dalam sejarah Uhud, Khalid Al-Walid dia pacu kuda dia 200 orang dia bawa, dia pusing 2 kali bukit Uhud. Dia pusing 2 kali. 2 kali masa orang tengah sibuk perang pompang. Masa tu orang duduk atas ni duduk relax, standby. Orang bawah hari infanteri duduk perang. Dia pusing 2 kali dia pusing 200 orang tentera. Tak tahu apa yang dia cari. Akhirnya tuan-tuan dia menyorok di satu kawasan, satu tempat. Okey. Tiba-tiba apabila pasukan pemanah turun, masa itulah dia bertindak. Dia bertindak tuan-tuan, dia pacu kuda dia dan membunuh habis orang di bawah ni. Saya nak cerita satu perkara yang mungkin tuan-tuan tak sedengar. Tuan-tuan, tempat Khalid Al-Walid menyorok bersama dengan 200, bukan sikit dah lah orang kuda pula tu. Bersama dengan 200 tentera berkuda, dia menyorok tempat dia menyorok tu tuan-tuan. Kawan saya pernah test. Daripada tempat dia menyorok tu sampai ke sini 20 minit naik kereta polis. Kereta polis laju 20 minit daripada tempat dia menyorok sampai ke sini. Tapi dalam sejarah Khalid Al-Walid pacu kuda dia daripada tempat dia menyorok sampai ke sini 10 minit. Lebih laju daripada kereta polis Arab Saudi. Hebat macam mana komandan perang. Akhirnya tuan-tuan, saya ringkaskan cerita nak habis dah. Akhirnya apabila Nabi kita terpaksa berundur ke belakang, Nabi kita terjatuh ke dalam sebuah lubang yang digali oleh orang-orang Madinah yang tak puas hati dengan Nabi. Orang musyrikin ramai lagi, orang kafir ramai lagi di Madinah ni. Mereka turut campur, main tipu lah. Kita nak perang-perang betul lah gentleman ni, main apa, gali lubang lah apalah. Sebelah depan pun kena serang, belakang pun orang buat khianat. Nabi kita terjatuh dalam sebuah lubang. Lubang tu tinggi, Nabi kita jatuh sebuah lubang. Sehingga kan pada masa itu para sahabat berselerak cari Nabi tak jumpa. Lepas tu tersebar berita mengatakan qad mata Muhammad telah mati. Akhirnya melunturkan semangat orang-orang Islam pada masa itu. Nabi kita dah jatuh dalam lubang. Nabi kita dibaling batu dan dilibas banyak-banyak kali dengan pedang. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Topeng besi Nabi kita di sebelah kanan pipi kanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pecah sehingga mengeluarkan dua keping besi terusuk masuk dalam pipi kanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apabila selesainya peperangan Uhud, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi, dia nak tarik 2 besi yang masuk dalam pipi Nabi tu. Dia nak tarik guna tangan, dia tak boleh. Dia tarik guna apa? Dia tarik guna gigi. Dia tarik 2 keping besi masuk dalam pipi Nabi. Dia tarik guna gigi dia. Gigi dia 2 gigi patah. 2 gigi dia patah. Tuan-tuan bayangkan macam mana pengorbanan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam. Nabi kita sakit, sahabat ramai yang mati. Untuk apa? Untuk mempertahankan agama Allah. Tuan-tuan, atas jasa-jasa mereka inilah agama Allah, agama Islam sampai ke tempat kita. Kita kena terima kasih, kena ingat jasa mereka. Bagaimana cara nak ingat jasa Nabi? Bagaimana cara nak ingat jasa orang-orang yang telah terkorban dalam perang Syuhud, perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk? Macam mana cara kita nak ingat mereka? Bukan ingat dalam hati, tetapi hendaklah kita pegang, jaga, teguh dengan agama Islam yang Allah Ta'ala telah sampai ke tempat kita. Hari ini di tempat kita, mana-mana negara lah. Mana-mana negara. Dah ni perkataan kafir tak boleh sebut. Tadi kena sebut ayat Quran, kena sebut lain pula. Ya ayuhan non muslim. Tak boleh sebut ya ayuhal kafirun. Sebut kafir dalam masjid, orang marah. Tak boleh. Ini semua golongan-golongan yang mengecewakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bukit Uhud ni dia boleh bercakap, tuan-tuan, satu-satunya saksi hidup berlaku perang Uhud, Bukit Uhud. Dia ni hidup. Kalau dia boleh cerita kat kita bagaimana teruknya berlaku perang Uhud, kita ni semua akan menangis air mata darah. Bagaimana teruknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak sampai ke Islam ke tempat kita. Kita sampai Islam sampai ke tempat kita, buat tak heran. Orang hina Nabi, tak apalah, lantak kat mereka. Orang kata macam-macam dekat Quran, tak apalah. Orang buat macam-macam, tak apa.
Man redha bi maksiatin fa maksiatun. Siapa-siapa yang redha dengan maksiat, dia pun dapat saham buat maksiat. Wa man redha bi kufri fa kufrun. Siapa-siapa yang redha dengan orang kafir kata agama Islam ni lekeh, kita kata tak apalah, dia pun kafir. A'udzubillah min zalik. Dia tak kata, tapi dia setuju orang tu kata, dia pun kafir. Nabi kita kata sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, akhirnya sikit lagi ringkas, akhirnya Nabi kita masuk dalam lubang, jatuh, dan Nabi kita bangun semula. Pada masa itulah tuan-tuan dan puan, siapakah yang declare bahawasanya peperangan ini habis? Abu Sufyan sendiri. Abu Sufyan sendiri apabila melihat pada masa itu sangat berkeceramuk, masa tu orang Islam pun kuat dan mereka pun banyak yang kalah, maka mereka berundur ke belakang. Abu Sufyan lah yang angkat bendera mengatakan, jom kita balik. Jom kita balik, kita berhenti perang Uhud pada hari ini, jom kita balik. Tapi tuan-tuan, Abu Sufyan ni, dia bukannya balik, dia patah balik. Bukan balik, dia patah balik lah. Dia patah balik pergi ke satu tempat, nama dia Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad, rupanya dia bukan balik tuan-tuan. Dia menyorok di belakang sebuah bukit. Dia menyusun semula strategi, minta bantuan. Dia nak ambush kali kedua. Dia nak ambush kali kedua. Maka peperangan yang dia ambush itu dikenali sebagai peperangan Hamra'ul Asad. Itu panjang, saya tak sempat nak cerita. Dia perang ambush, tak habis di sini. Dia kali kedua ada balas semula. Rupanya, di tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, dalam peperangan tersebut seramai 70 orang mati syahid. 70 orang mati syahid, antaranya Sayyidina Hamzah, antaranya Sayyidina Mus'ab ibn Umair, antaranya Sayyidina Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin siapa dia? Abang ipar Nabi. Sebab Nabi kahwin dengan adik dia. Apa nama adik dia? Zainab binti Jahshin. Zainab bin Jahshin ni isteri Nabi. Jadi bila Abdullah abang dia, pangkat abang ipar Nabi, terkorban dalam perang Uhud. Antara lain yang terkorbannya adalah Hanzalah. Hanzalah yang kita biasa dengar cerita kan, di malam tu dia kahwin bersama dengan isteri dia. Lepas tu esok pagi belum sempat dia mandi junub, dah dikatuk gendang. Katuk gendang, perang untuk lawan. Nabi kita panggil dan jihad. Dia terus ambil pakaian perang, pakai baju perang, belum sempat untuk mandi junub, terus berperang, mati syahid. Bila mati syahid, orang jumpa jenazah dia, para sahabat jumpa jenazah dia dalam keadaan air, penuh dengan air. Orang tanya Rasulullah, kenapa jenazah Hanzalah seorang macam berair? Nabi kata dia dimandikan siap-siap oleh malaikat. Orang tuan-tuan mati syahid ni, kalau kita baca fiqh tak perlu mandi. Betul tak? Mati syahid tak perlu mandi. Kalau kita mati kena mandi. Salah satu daripada perkara yang mewajibkan mandi, mati dalam hukum fardu ain kita mengaji. Tapi kalau mati syahid tak perlu mandi. Darah itulah mandian dia akan menjadi saksi di akhirat esok. Tuan-tuan dan puan, kita kejap lagi akan ziarah. Dah hujung-hujung dah, jangan risau. Kita kejap lagi akan ziarah para syuhada Uhud. Ingatlah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kamu sangka, kata Allah Ta'ala, jangan kamu sangka orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya', tetapi mereka hidup 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa hum yurzaqun. Mereka mendapat rezeki Tuhan mereka. Mereka inilah orang yang hidup. Kita ni sebaliknya. Mereka, siapa nak tengok siapa orang yang hidup? Orang yang berjasa kepada agama Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok Imam Syafi'i, berapa ratus tahun dia meninggal, sampai sekarang kita sebut lagi nama dia. Tuan-tuan tengok Sayyidina Hamzah, para syuhada Uhud, berapa ribu tahun dia meninggal, 1000 tahun dia meninggal, 1400 tahun dia meninggal. Jadi masih lagi sekarang kita ziarah dia. Di mana-mana masjid di tempat kita, di sebelah Johor, di sebelah Melaka, di sebelah Pulau Pinang, di sebelah Sabah, Sarawak, masih lagi orang cerita tentang Sayyidina Hamzah, cerita sahabat-sahabat Nabi, cerita perang Uhud. Inilah dia orang yang panjang umurnya. Walaupun jasad telah meninggal dunia, namanya sentiasa harum disebut-sebut ila akhir zaman, sehingga ke hari kiamat. Betul lah kata Allah Ta'ala, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau sangka orang yang mati syahid itu mati, tapi mereka hidup inda rabbihim. Mandami Nabi juga, walaupun mati pada jasad, tapi para Nabi, mereka semua sekarang ni berada dalam kubur buat apa? Mereka bersolat di dalam kubur. Para Nabi, dalam hadis sahih, sahabat tanya, apabila para Nabi mati, buat apa mereka wafat? Para Nabi, para Rasul, orang mati syahid, bila mereka duduk dalam kubur buat apa? Bukan relax, mereka sembahyang dalam kubur. Punya suka sembahyang, sampai dalam kubur pun sembahyang lagi. Kita hidup tak suka sembahyang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pernah berlaku satu ketika, sikit lagi dah. Pernah berlaku satu ketika, tuan-tuan, macam saya cerita tadi, para syuhada Uhud asalnya di tapak masjid, okey. Kemudian pernah berlaku banjir, hujan lebat bertalu-talu 300 tahun yang dulu. 300 tahun, 250 tahun hingga 300 tahun yang dulu pernah berlaku hujan yang selebat-lebatnya hingga penuh wadi ini, penuh air, sehingga terbongkar semula tanah-tanah yang menempatkan para syuhada Uhud. Timbul semula jenazah ke atas. Maka nampaklah jenazah para syuhada Uhud yang telah meninggal dunia 1000 tahun lebih. Tuan-tuan, kawan saya ada kawan yang bekerja sebagai tukang gali kubur bakai. Dia cerita dekat saya,
Sampai sekarang bila kami gali kubur Baqi', kadang-kadang masih lagi terpancut darah, terkena hujung jari, terkena hujung kaki, terpancut darah dalam kubur Baqi' pada kawasan para sahabat 1400 tahun. Nak heran apa? Allah Ta'ala boleh buat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kejap lagi kita beri salam kepada para syuhada Uhud. Banyak lagi cerita tapi setakat itulah. Nanti insya-Allah bila kita sambung semula, kita akan bagi salam kepada para syuhada Uhud. Setelah mana kita selesai bagi salam, kita tangkap gambar kenangan. Kemudian saya bebaskan tuan-tuan nak pergi naik bukit ni ke, nak pergi makan aiskrim ke, lepas tu kita balik lah. Jadi tuan-tuan harus diingat, kalau nak naik bukit kena jaga-jaga, batu licin ya. Okey, jom kita pergi.